أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sedikit masa yang Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita, khususnya di hari ini, di pagi ini, untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan juga mengidupkan sunnah dan juga jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mendengar daripada orang hak kecek dan juga orang hak dengar, sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran pahala kepada kita, dan juga Allah Ta'ala tidak mensia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala beri, khususnya nikmat kehidupan dan juga nikmat tubuh badan kita, gerak-geri kita, dan juga nafas yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sementara Allah Ta'ala nak jemput kita untuk kita kembali mati, menempuhi kubur dan juga berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, di pagi Jumaat, pada pagi ini kita mari kecek becek untuk sama-sama kita mempelajari, mendalami, dan juga kita mengambil tepat, kita memegang sehat untuk sama-sama kita memikul tanggungjawab ataupun pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kalau kita tengok dunia di akhir zaman ni, dunia yang penuh dengan cubaan dan juga fitnah, dunia yang kalau kita kaji sejarah seorang pemimpin ummah, Rasul bagi Allah, yang sentiasa mengingati kita walaupun perbezaan di antara kita dengan zaman Nabi ini beribu tahun, dan juga peluang keistimewaan yang diberi oleh hamba Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran dia, hanya sekadar kita dengar dan juga kita patibak. Sebab itulah saya tekankan kepada semua, kadang-kadang para tok guru dan juga orang ilmuwan yang ada ilmu memberi taklimat dan juga berceramah di merata-rata tempat untuk sama-sama memikul tanggungjawab oleh kerana kewajipan dan juga tugas tanggungjawab untuk kita mendirikan sunnah Rasulullah ni bukan hanya kepada orang yang mendengar sahaja, bahkan lebih berat dan juga lebih wajib, iaitu orang apabila disampaikan kepada orang yang dengar, iaitu orang kecek, dia kena tunai selalu tu, dan dia kena tolong kaji untuk dia nak mengangkat agama Allah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, yang kita duka citanya, nah kita bukan kata nak kata kedai motor dan monida, cuma kita nak
Mari kecek dan juga bicara tengok Al-Islam yang mana Jibril alaihi salam mengajar Rasulullah ketika Nabi sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi. Kita telah kecek dah kata semua orang pakat yang rap kata Nabi ni Sadiqul Amin. Dan juga selepas daripada Allah memberi tugas kepada Nabi menjadi Rasul untuk mengangkat rayatul Islam, Nabi mendidik para sahabat dia khususnya mubasyirin bil jannah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kala anak muda di tempat kita di hari ini tak kenal siapa itu mubasyirin bil jannah. Mereka-mereka sahabat Nabi yang ketika hidup dijamin masuk syurga. Cuba kita tengok berlakunya sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil contoh tengok peperangan Mu'tah. Satu pertempuran di antara tentera Islam dan juga Rom, orang Kristian. Di masa tu belum lagi selesai bertembung ataupun berperang dengan orang musyrikin Mekah. Abu Sufyan sendiri sepupu Nabi, anak kepada pak saudara Nabi, dan juga Abu Sufyan Ibnul Harithah menjadi adik-beradik nyusu dengan Nabi. Seorang tokoh pembesar Quraisy yang ketika itu gila kepada kuasa dan juga jawatan tamneng. Tak terima sepupu dia sendiri daripada kaum kerabat dia iaitu Rasulullah, seorang hamba yang diutuskan menjadi Rasul di zaman dia. Dia tak terima Nabi. Siapa perang di antara musyrikin dan juga tentera Islam yang berada di Yathrib ataupun di kota Madinah. Buat satu perjanjian ni, kita nak ingat kata kaji sejarah Islam. Satu perjanjian untuk berhenti seketika, tidak boleh berlakunya pertempuran ataupun peperangan. Ketika itu Nabi mendidik para sahabat dia, mengantar beberapa sahabat dia untuk pergi mengajar ilmu agama manusia. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Untuk gapo Islam adalah satu agama yang memberi contoh teladan kepada agama lain, ataupun Islam yang hanya sekadar kata Islam tapi tidak memperabdikan diri kepada Allah. Mereka itu adalah satu contoh teladan untuk mereka kembali kepada agama Allah sekiranya telah masuk Islam, ataupun mereka yang belum lagi memeluk agama Islam. Oleh kerana Islam adalah satu agama yang melindungi segala seluruh agama lain, dan Islam dibentuk dengan agama yang penuh dengan keadilan. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, dalam celah perjanjian Hudaibiyah, tak sahnya berada peperangan di antara musyrikin Mekah dan juga dengan tentera Islam. Berlakunya pertempuran khususnya peperangan Mu'tah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, tentera Islam yang mendapat tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan yang sedikit, lebih kurang 3,000 bala tentera untuk menjaga agama Allah. Apabila dihantar utusan kepada mereka yang belum lagi memeluk agama Islam, khususnya orang Arab yang beragama Nasrani, iaitu orang Kristian tapi bangsa Arab. Nah, kita kena faham kata orang Arab ni ada juga Kristian. Nah, bukan kata orang Arab ni orang Islam belaka, ada. Sebut kata orang Arab ni ada juga yang berbangsa Kristian, beragama Kristian, iaitu orang Nasrani. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar utusan untuk membentuk, untuk mengangkat rayatul Islam, mereka itu membunuh utusan daripada Rasulullah, iaitu orang bangsa Arab yang beragama Kristian. Sampai Nabi kena
Hatta beberapa bala tentera Islam lebih kurang 3,000 orang untuk pergi temu dengan mereka itu. Berlakulah peperangan di antara Israel dan juga Rom kali pertama di bumi Mu'tah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita tengok Mu'tah ni, satu bumi yang berada di dalam negeri Urdun ataupun Jordan lah ni. Di dalam peta dunia ni, kalau kita tengok, Urdun ni adalah satu negeri yang dipanggil negeri Syam. Dan negeri Syam ni dia ada Urdun ataupun Jordan, dia ada Lubnan, dia ada Syria. Nah, kalau kita tengok dulu duk perang Suria, dan juga dia ada Palestin. Dan beberapa suan setengah pada kata masuk juga negeri Iraq. Kalau kita tengok masafah ataupun jarak kilometer daripada kota Madinah menuju ke Mu'tah ni jauh. Nah, kalau orang mari umrah, mari ke Urdun ni, kalau naik bas ni 24 jam lah ni. Kalau naik bas nak mari buat umrah di negeri Saudi 24 jam. Nah, tapi di zaman Nabi SAW untuk nak menjaga agama Allah daripada mereka itu menghina. Siapa kalau sebut kata Muhammad adalah seorang yang nak mempecah belah ke agama di kota Mekah, dan juga nak mentakluki semua agama di dalam zaman Nabi SAW. Hak kita naknya, hadirin pendengar yang dirahmati Allah, bala tentera Islam 3,000 orang dengan jalan yang jauh. Tentera Rom yang dikenali di zaman Nabi itu adalah mereka handal, cukup di segi harta perang, di segi pakaian dia. Kalau kita kaji, kita nak tikar dia kok mana, sedangkan pakaian dia penuh dengan pakaian-pakaian yang berlengkap dengan besi. Sedangkan bala tentera Islam tidak ada pakaian yang boleh menjaga mereka, mendifak mereka daripada dipukul dengan pedang. Ni kalau kita cek perang di zaman Nabi, zaman lah ni orang pakai pedang, pakai patu beda. Nah, cuba kita tengok di zaman Nabi. Hebatnya tentera Rom, terkenal, termasyhur di zaman Nabi. Sampai apabila Nabi hantar 3,000 orang bala tentera Islam untuk bertempur dengan orang Rom, suka dia. Nah, dia pakai duk nganying. Lalu dia kata Islam ni baru bunyinya. Bah dia tak kenal kan tentera Rom. Nah, kalau kita lah ni Amerika nak ataupun Rusia. Nah, dia tak kenal kan. Dia kata kita ni terkenal dengan bala tentera yang hebat dalam dari segi perang. Sama ada dari segi alat dan juga tubuh badan fok kita. Kalau kita tengok fok Syam ni, tubuh dia kasar. Nah, orang Arab nak lawan tak boleh. Dia bakar orang Syam ni, dia bakar tubuh besar. Sebab itu fok dia pakai duk ngilah, duk menganying kepada Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka bunyi kata Islam nak mari 3,000 orang, dia buat satu bala tentera yang besar, buat persiapan lebih kurang 100,000 bala tentera Rom untuk nak pergi perang dengan 3,000 orang. Di manakah mereka yang kata Islam adalah satu agama yang lemah dan juga tentera yang dhaif, dan juga mereka itu baru timbul, tidak terkenal dengan satu pahlawan ataupun satu tentera yang hebat. Tapi orang Kristian ni nak ayat kata nakut dia dengan 3,000 orang ni, dia siap 100,000 orang tentera Rom, dan juga tambah pula 100,000 orang tentera orang Kristian berbangsa Arab. Jadi 200,000 orang. Cedek untuk apa? Untuk pergi tepu ataupun pergi perang dengan 3,000 orang daripada bala tentera Islam, iaitu berlakunya di bumi Mu'tah. Nah, kalau kita tahu sejarah perang Mu'tah ni, Rasulullah SAW melantik seorang panglima perang yang termasyhur daripada kalangan sahabat, Zaid bin Harithah. Nah, kalau kita kaji sejarah Zaid bin Harithah ni, masya-Allah hebat dia. Nah, siapa di bumi Mu'tah sebelum daripada berlakunya pertempuran, hatta saya kita tengok kata gibile lebih kurang anggaran berapa ratus ribu orang buat dia. Nah, kita 3,000 orang nak pergi dengan orang berapa ribu orang depan kita ni. Apabila demo
sahabat lain pergi pakat gitar pergi tengok buat klik khabar berita kata bilangan mereka lebih kurang 100,000 orang ataupun lebih. Kalau di zaman kita lah ni, nah, dengan tarbiyah kita, dengan sistem pengajian agama ilmu kita, untuk membentuk hati yang hebat, hati yang menjaga agama Allah. Dah cuba kita banding tengok. Zaid bin Harithah tidak pernah gemetar, tak biasa takut apabila disampaikan berita kata lebih 100,000 orang dengan bilangnya tentera Islam 3,000 orang. Hak saya naknya kepercayaan sahabat kepada seorang yang bernama Muhammad Rasulullah. 3,000 orang ni dia percaya. Dah kalau kena kita jolo ko. Nah, tok mana ataupun nayuk kita atas kita 3,000. Nak pergi balah ngapi ya? Balah ngafak Rom. Berapa ribu orang? Gulawai kita 100,000 ataupun lebih. Kawan tak percaya, lipat klik semula. Tapi tentera Islam 3,000 orang yang diketuai oleh Zaid bin Harithah, tak takut dia. Bahkan dia kata, "Imman nasar wa imman syahadah." Dia tak sabi mega apa. Oleh kerana kita di hari ini, kalau berlakunya peperangan, sama ada kita memperolehi kemenangan ataupun kita syahid di medan perang. Kita mati syahid. Kita tengok agama Islam yang dibentuk oleh Rasulullah. Dan Nabi besar kata sekiranya Zaid ibn Harithah pergi dera menjadi ketua bagi bala tentera Islam 3,000 orang, gugur syahid di dalam medan perang, diganti dengan siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Cuba kita tengok hebatnya para sahabat. Sebut nama ni, kalau kita kaji sejarah ni, menyesal kita tengok umat Islam di hari ni di tempat kita. Kadang-kala mubasyirin bil jannah mula dengan Abu Bakar As-Siddiq, mari sampai ke Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Pergi lagi Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Sa'id. Ramai di antara sahabat yang dijamin masuk syurga, pemuda Islam tak kenal mereka 10 orang yang menjadi sahabat yang paling hebat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup dijamin masuk syurga. Orang muda kita tak kenal lah ni. Kadang-kadang orang tua kita sendiri pun tak kenal. Tidak pernah mengkaji sejarah yang pernah berlakunya menjaga agama Islam siapa di zaman kita di akhir zaman ini. Mereka itu menjaga Al-Quran dan juga sunnah. Tidak ada mereka yang boleh, orang panggil kata ubah suai walaupun satu kalimah di dalam Quran. Tidak boleh mereka yang mempelajari ilmu yang sesat nak membawa ummah ini pergi kepada benda dalalah, membawa hadis-hadis sahih, dia reka, dia ubah suai untuk menjadi satu hadis yang boleh membawa manusia bakat turut dia ke jalan yang sesat. Tak boleh. Kalau kita tengok di zaman kita lah ni, kadang-kadang tu guru yang bawa ilmu-ilmu khurafat, ilmu-ilmu yang bukan sahih, bukan berlandaskan daripada agama, dari Quran dan juga hadis sahih, dia tak colek mula dah. Dia kecek orang panggil kata benda menguduk belaka. Nah, siapakah manusia pakat turut belaka dia. Bukan kata dia duduk gerakah-gerakah barang sahih dah. Cuba kita tengok di zaman kita, berapa ramai para tok guru menyebar tentang para sahabat untuk menjadi orang panggil kata seorang yang cinta kepada Rasulullah. Balah mana kita nak menjadi seorang yang cinta kepada Rasulullah, sedangkan kita tak kenal mereka-mereka yang bersama dengan Rasulullah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kenal Abu Bakar, kita tak kenal Umar ibn Khattab, kita tak kenal Abdul Rahman bin Auf. Kita tak kaji sejarah peperangan seperti dengan Zaid bin Harithah. Kita tak kenal Ja'far bin Abi Talib. Kita tak kenal selepas daripada Nabi besar kalau gugur syahid, orang yang kedua Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib, diganti dengan Abdullah ibn Rawahah, orang yang ketiga. Kalau kita tengok dalam peperangan Mu'tah ni adalah satu peperangan yang amat dahsyat sekali dan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib apabila disambut bendera untuk mengangkat rayatul Islam di dalam medan perang,
kena kerak tangan dia kanan. Tak ada tangan elok kanan, pegang tangan elok kiri pula dah. Untuk nak pegang darah Islam. 3,000 orang bertempur dengan 100,000 orang lebih. Lepas pada dikerak pula tangan kiri, pegang pula dengan dada dia. Tak sewi jatuh darah Islam. Bertumpah darah para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak menjaga al-Islam yang kita tahu kata Islam itu bermula dari satu perlembagaan iaitu Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila syahidnya Ja'far bin Abi Talib, diganti orang yang ketiga iaitu Abdullah ibn Rawaha. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau kita nak kecek bab sejarah ni, berjejer kita kecek tak habis. Berlakunya peristiwa yang ada di dalam buku-buku, di dalam almari orang ngaji di luar negeri ni, kadang-kadang kita nak ambil sejilik mari ngajar ni pakai masa berbulan-bulan. Untuk sama-sama kita meninjau kembali peristiwa al-Islam untuk nak menjaga agama Allah. Hak kita naknya daripada kita dengar sejarah peperangan ataupun para sahabat yang nak menjaga agama Allah ni, yang percaya kepada Rasulullah 100%, tidak pernah ragu-ragu walaupun bala tentera musuh di depan dia beratus-ratus ribu bala tentera. Cuba kita tengok di zaman kita di hari ini. Pernahkah kita mendidik anak isteri kita di dalam rumah? Kita menjaga mereka, membentuk mereka menuju kepada agama Allah. Kita jaga isteri kita untuk menjadi seorang isteri yang salihah. Isteri yang membentuk kepada isteri seperti isteri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendidik menjaga anak kita, anak lelaki. Kita membentuk mereka menjadi seorang lelaki ar-rijal untuk menjaga agama Allah, kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hantar mereka di tempat pengajian untuk mereka membawa, memikul tanggungjawab membentuk agama Islam menjadi seorang yang boleh menegah benda mungkar dan juga menyeru benda kebaikan. Tak siapa kena tepuh, kena perang di zaman kita ni. Cuma nak ambil tugas kata peduli kepada masyarakat, khususnya anak muda di tempat kita di hari ini. Kita mendidik anak perempuan, iaitu anak perempuan yang boleh menjadi murabbiyah di dalam rumah, mendidik anak-anak kita untuk menuju kepada agama Allah. Dan kalau kita didik dah, kita asuh dah, dia tak turut, hak tu lepas dah kita. Dia oleh kerana Allah Ta'ala yang lebih memberi taufik dan hidayah kepada hamba dia. Sebab itulah di dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu tugas Allah Ta'ala. Kita ni hanya sekadar kata tanya di dalam diri kita selaku pemimpin di dalam rumah tangga, untuk sama-sama kita memikul tanggungjawab pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok di hari ini, nikah kahwin pun kadang-kadang tidak dibentuk di dalam rupa cara hak pasal Islam. Jadi modern belaka. Orang panggil kata pitu di antara lelaki dengan perempuan untuk membentuk satu rumah yang akan dilahirkan anak lelaki ataupun anak perempuan zuriyah yang di dalam Islam minta dengan Allah Ta'ala itu zuriyah tayyibah dan zuriyah salihah. Tapi di hari ini cuba kita tengok rupa cara nikah pun tidak berbentuk kepada bentuk Islam. Kadang-kadang sudah nikah pun cara kehidupan moden pasal sakun. Kadang-kadang orang lelaki nikah dengan orang tina, sama-sama pergi kerja, botok lelaki tak ada nak ambil bini, suruh saing buat kelik bini rumah pun tak apa. Cuba kita tengok di tempat kita di hari ini. Kadang-kadang anak kita hak besar dah, duduk radak mu dah. Kadang-kadang kalau kita tak ada nak ambil dia, ataupun dia tak ada motor pergi sendiri, misal kata klik dengan saing jatuh pun tak apa. Berlaku benda biasa ni di masyarakat di tempat kita, khususnya di kampung-kampung. Adakah kita nak menyalahkan mereka? Tak boleh.
Oleh kerana di tempat kita kena jongrap kata ada beberapa, sampai kita tak nak kata ni, ada beberapa tok guru yang masih lagi duduk kecek benda yang bukan benda boleh membaiki masyarakat di tempat kita untuk kembali kepada agama Allah, iaitu satu pembentuk ke sistem pendidik ke hak pasal Islam. Kadang-kadang ngajar ataupun royak lah gapa-gapa pun duk jadi hak pasal dulu-dulu semua. Tak kena ke demo tu, kata ke demo tu, tak kena ke demo ni, kata ke demo ni. Sedekah masyarakat di kampung hak dia duduk sendiri pun kadang-kadang kehidupan lelaki dengan perempuan ni terbiar bebas. Di mana kita nak menunggu satu generasi yang boleh kita harap kata mereka itu adalah seorang yang boleh memimpin ummah ke jalan Allah. Di mana mereka yang kalau masuk dalam bidang politik menjadi seorang nayuk yang membentuk satu upacara ataupun satu raikan yang membawa kepada faedahnya kepada orang Islam dan juga agama Allah. Cuba kita tengok. Kita belum terlambat lagi di hari ini. Kalau kita tengok, tak ada orang panggil orang hak boleh nak bawa agama Islam ni. Cuba kita tengok budak-budak, anak muda hak masih lagi belajar, duduk di peringkat sekolah. Kita duduk rumah, tugas kita, kalau kita tak ada anak jatuh, kita doa kepada anak-anak kerabat kita ataupun jiran tetangga kita. Semoga Allah Ta'ala memilih dan mendidik, menjaga mereka untuk mempelajari agama Allah dan juga membina, membentuk orang panggil kita kapung dia ke, cangwak dia ke, untuk kembali kepada agama Allah. Bawa agama Tuhan. Ada upacara pasal musabaqah Quran, ada upacara pasal musabaqah al-khutbah, ada musabaqah pasal berkata royong yang kena dengan pasal peraturan Islam, ataupun upacara yang boleh membangkitkan semangat orang Islam untuk memperabdikan diri kepada Allah dan jauh daripada maksiat. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita di pagi ni, untuk kita kembali, cuba kita tengok orang panggil kata nyawa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni untuk kita boleh menuju berjumpa dengan Allah. Apabila disoalkan kepada kita satu soalan, kita boleh jawab. Dan ataupun kita nak tebus syurga Allah Ta'ala dengan rahmat dia ni, sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang ketika kita hidup di dalam dunia ni boleh kita giroyak kalau Allah Ta'ala kata kita buat dah muga ni benda ni, dah kita didik dah, kita guna dah dengan rang, dengan harta kita, dengan masa kita untuk aku akid rayatul Islam, aku akid agamamu ya Allah. Kalau kita tengok berlakunya kepada tiga golongan yang tersempit di dalam gua untuk menjadi satu gambaran kepada kita. Kalau kita tengok peristiwa Tok Guru pakat duk ngajar belaka, apabila pintu gua katuk, pakat beceh awak dia nak buka lagu mana pintu ni. Kita nak keluar daripada ujian Allah Ta'ala belah mana tu dunia. Pakat-pakat mikir kata kita mikirlah sikit sore. Mu biasa buat baik gapo, mu royak kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima doamu dan juga perbuatanmu yang ikhlas untuk dia buka pintu gua. Kesimpulannya, di atas dunia pendengar yang dirahmati Allah, dengan kebaikan yang ikhlas, tiga orang yang tersempit di dalam gua minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka pintu dia dan terlepas daripada ujian Allah Ta'ala di dunia. Apalagi di akhirat Allah. Kalau kita naknya jangan kita galik, jangan kita lalai. Oleh kerana Nabi cinta kepada kita, bimbang kepada kita takut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita ni sayang ke dunia kita sampai kita tak mikir mati kita. Oleh kerana hadirin pendengar yang dirahmati Allah, ulama kata dunia ni adalah satu padang mazra'ah untuk kita bercocok tanam dan juga kita makan buah hasil yang kita tanam di dunia di depan Allah Ta'ala, iaitu hari kebangkitan yaum al-jaza' wal hisab. Kita kena ingat situ kata dunia adalah satu padang yang kita kena cocok tanam untuk kita makan buah dia di depan Allah Ta'ala di hari kebangkitan nanti. Namun kita duk galik dunia kita ni, sampai kita tak biasa tanam walaupun sepahang. Apabila kita mati nak pergi makan buah, tak ada kita di depan Allah Ta'ala. Sabit itulah di sini hadirin pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita kembali kepada agama Allah. Kita memikirkan mana celah
Dan hak kita kuasa kita boleh buat untuk kita bantu agama Allah, dan kita buat selalu dah. Dan oleh kerana semua pengajaran kepada kita di depan kita ni banyak, dan untuk membangkit semangat kita menjadi hamba yang lebih soleh dari kita buat amal kebajikan dan juga kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.